Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat menyambung lagi malam ini daripada pembacaan kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi. Dan sebagaimana yang dimaklumkan pada siang tadi, bahawa sebelum kita masuk kepada perbincangan dan bacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi ini, insya-Allah kita dah kumpulkan beberapa soalan kerana berkaitan dengan tempat. Isu berkaitan menisbahkan tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benda ni kita dah lalu pada tempatnya dan dia membincangkan soal al-makan, maka sesuailah disebut di sini kerana tempat lain tu dah sebut tepatnya, kalau disebut pun secara istitrak saja, secara sambil saja. Tapi kalau ni tempat dia ni rasanya perlu kita hurai panjang lah, terutamanya menjawab kepada persoalan dan iskal yang ada dan wujud di media sosial dan juga dalam mujtama' la tullabul ilm, dalam masyarakat pelajar-pelajar ilmu agama Islam ni, dalam ilmu akidah ini memang adalah berlaku kekeliruan tentang beberapa isu-isu dan juga persoalan yang dikemukakan oleh sebahagian daripada firaq dalam Islam ini, terutama daripada golongan Hashwiyah yang menisbahkan Allah Ta'ala berjihad dan seumpamanya. Okey. Jadi anda kumpulkan pertama antaranya kata Allah bertempat bukan bermakna Allah berhajat kepada tempat dan perlu kepadanya. Allah tidak perlu kepada apa-apa. Bahkan sekalian makhluknya perlu kepada Allah. Ini juga antara kita dengar hujah yang dikeluarkan oleh pihak yang mengisbatkan tempat. Dia kata Tuhan tu bertempat bukan makna Tuhan berhajat kepada tempat. Tuhan perlu kepada tempat itu. Bukan gitu katanya. Tapi makna Tuhan bertempat tu, ini kerana apa? Ni kerana mereka memahamkan makna thumma stawa 'alal 'arsy ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa huwa alladhi fis sama'i ilahun. Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Dan seumpama ayat-ayat itu mereka fahamkan bahawa Allah itu tempatnya di atas arasy. Allah itu kewujudan dan keberadaannya ialah di atas langit, di atas arasy. Maka mereka, bila ahli sunnah mengatakan tak boleh kita kata Tuhan bertempat. Bila Tuhan bertempat mana Tuhan berhajat, maka mereka jawab balik. Dia kata, kita kata Tuhan bertempat bukan makna Tuhan berhajat kepada tempat itu. Tuhan tak perlu pada apa-apa, tapi makhluk itu yang berhajat kepada Allah. Tengok, dia kata, dia faham dengan makna bertempat yang kita maksud berhajat itu. Kita kata bertempat itu lazim bertempat berhajat. Maka mereka kata, tidak, Tuhan bertempat bukan dengan makna berhajat. Sekarang ni mereka tak faham apa yang dimaksudkan oleh ahli sunnah bila Tuhan bertempat itu, Tuhan berhajat kepada tempat tu. Mereka tak faham situ. Nampak? Kita kena point
penyakit ni kita kena tekang, kita kena tunjuk, kena selesaikan kat mana punca tu. Kalau tidak, tak akan selesailah. Kita kena tunjuk kepada orang hak penyakit ni, punca penyakit ni sini. Jangan pergi ubat dekat lain. Kalau ubat kat lain, dia dah baik sekejap lah. Tapi baik sungguh dah. Kayak gini, mari pula. Jadi di sini, pertamanya, berhajat yang dimaksudkan ahli-ahli sunnah itu bukan berhajat dengan maksud apa? Yang mereka faham berhajat makna Tuhan tak berhajat pun. Dengan maksud apa? Dengan maksud kita cuba nak faham apakah pemikiran dia orang ni. Dia dengan Tuhan tak berhajat kepada arash, Tuhan bertempat. Tapi Tuhan tak berhajat kepada tempat tu, tak berhajat pada arash. Dengan maksud Tuhan boleh saja tak berada di arash. Tuhan berada di tempat lain. Bahkan arash yang berhajat kepada Allah. Kerana arash diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, yang dimaksudkan oleh ahli sunnah berhajat itu bahawa kewujudan Tuhan itu berkait dan disandur kepada arash. Dengan maksud, bila kita kata berada atas arash, maka nisbah atas itu takkan berhasil kecuali ada benda yang di bawah. Itu makna iftiqar dan juga ihtiyaj yang dimaksudkan oleh ulama ahli sunnah. Yalah, ihtiyaj dan berhajat iftiqar dengan makna yang dimaksudkan oleh Wahabi tu ya juga. Hak tu ya juga tu. Dan hak tu memang kita pun tak kata, dia pun tak kata. Dia faham kita maksudkan berhajat itu bahawa tu sahaja. Dia tak faham bahawa bila kita kata Tuhan di atas arash, maka dia lazim daripada itu bahawa kewujudan Tuhan itu berkait dengan ada sesuatu yang di bawahnya, iaitu arash. Perkaitan itu yang kita maksud dengan ihtiyaj dengan iftiqar tu. Nampak? Jadi ihtiyaj, berhajat yang mereka faham tu sebenarnya ialah salah satu makna sahaja. Salah satu makna dan pemahaman yang mana kita ahli sunnah menafikan bahawa Allah berhajat kepada arah dengan maksud Tuhan yang berkehendak pada arah. Kalau Tuhan tak ada arah, Tuhan tu lemah bukan. Waktu pun tidak dimaksudkan berhajat dengan tujuan gitu, dan juga berhajat dengan makna bertempat, bahawa kewujudan Tuhan itu disandarkan pada pihak bagi sesuatu yang lain. Dalam konteks ini, bagi pihak atas pada arash. Okey, satu. Ini juga kena jelas dan juga kena terang dengan berhaluh lah. Sebab nak faham tu satu benda pula, kita nak faham apa yang maksud tu. Okey. Kemudian dia kata yang kedua, Allah bertempat di atas arah bukan makna Allah terikat tertentu dengan Allah. Bahkan Allah mampu melakukan apa yang dihendaki. Ini lebih kurang je, cuma ayat berbeza. Dalam hujah yang kedua ni mereka kata Allah bertempat di atas arash bukan makna Tuhan terikat dan tertentu dengan arash tu. Bahkan Tuhan mampu buat apa-apa yang Tuhan nak buat. Ini juga dia tak faham makna berhajat dan juga Allah bertempat yang kita di sisi ahli sunnah nafi Tuhan bertempat kerana lazim bertempat itu berhajat. Wujud Tuhan tu pada sesuatu yang lain nak dinisbahkan pada arwah bagi sesuatu tu. Jadi mereka kata tak, Tuhan tak terikat dengan arash. Tengok. Sekarang ni kita andaikanlah kefahaman mereka sebab tak ada depan. Kalau ada depan boleh tanya. Kalau mereka tu ada di depan ataupun ada dalam ni boleh juga tak. Kalau ada siapa-siapa yang tahulah ataupun bekas salafi ataupun pendakwah salafi ataupun salafi sendiri ke, waktu tolong terang. Sebab kita cuba nak faham apa yang mereka lontarkan. Okey. Daripada apa yang mereka sebut bahawa Tuhan tidak terikat dengan sesuatu dengan Tuhan. Kerana Tuhan mampu buat apa yang dia nak. Maknanya Tuhan ikut dia nak istiwa atas arash ke. Sebab itu keluar dalam karangan sebahagian ulama mereka, lau aradallahu an yastaqirra ala janahi ba'udatin
la amkana, la qadara. Kalau Tuhan nak istiwa atas sayap nyamuk sekalipun Tuhan mampu. Tengok macam mana boleh keluar pemikiran dan juga hujah begini. Ini kerana mereka dia faham bertepat tu dengan fahaman hak ni. Dia kata atas Tuhan nak istiwa atas arah. Dia kabur, dia istiwa atas arah. Kita beriman sudahlah. Bukan Tuhan terikat dengan arash. Tidak ada sesuatu yang mengikat Tuhan dengan maksud kalau Tuhan nak istiwa di lain pun boleh juga. Tuhan nak istiwa pada benda lain pun boleh juga. Tuhan nak bertempat pada benda lain pun boleh juga. Tapi tidak. Dia nak beristiwa, istiwanya atas arash yang mana dia bukan dalam alam, dia luar alam. Tu keluarnya bila perkataan kalau Tuhan nak istiwa atas sayap nyamuk pun boleh. Ini nampak. Dia akan bawa kepada pemahaman bahawa Tuhan itu satu entiti yang mempunyai jisim atau jirim. Keluar pula video tu rasa lama dah saya pernah tengok dah. Ada juga pendakwah daripada pihak sana hidup terang makna jisim jirim ni, tapi terang tu memang terabur sekali lah. Dia terang dengan bukan apa yang betul ikut pemahaman dia, lepas tu dia pun rock pandangan hak dia faham tu. Lepas tu ada komen daripada Tuan Haji Ustaz Azmi Yusof, dia kata Allah berada istiqra ataupun julus atas arah mustahil wajib atas haruh. Tu dengan istiwa dengan makna istiqra julus tu mustahil. Istiwa dengan makna istiqrar dan juga julus itu mustahil. Kerana istiqrar ini menempati. Julus ini hay'ah, keadaan atau kaifiyah bagi bertempat. Yang mana menceritakan bagaimana duduk. Duduk itu keadaan bertempat. Dia dia berada di situ dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan lain. Jadi itu menerangkan kaifiyah atau hay'ah bagi kelakuan istiqrar. Jadi dua-dua mustahil atas Allah Ta'ala di sisi ahli sunnah lah. Cuma adakah itu ada dalam pemahaman mereka? Jadi kita bukalah kitab mereka. Dan sini saya ambil nuskah internet, nuskah cetakan ada dah, lama dah kita mengaji kitab ni pun. Kitab ni mengaji juga, mengaji makna buat pembacaan lah, dan membaca di depan syekh jugalah. Dan ada sanad bagi kitab ni. Sanad kitab Wahabi pun kita ada. Jadi sampai kepada muallif rahimahullahu taala, Syekh Ibn Taimiyah. Tapi kita cuba tengok daripada kitab mereka sendiri ni, Syarah Wasitiyah, syarahan Syekh Muhammad Khalil Harras. Apa dia kata sini berkaitan dengan makna istawa. Istawa di sini. Hak ni Syekh Saleh Utsaimin, tapi sama lebih kurang Syarah Wasitiyah ni, dan boleh buka kitab-kitab lain. Ni pun saya ambil internet, Syarah Wasitiyah bagi Syekh Saleh Utsaimin. Tengok dia kata sini. وقد ورد إثبات استواء الله على عرشه في 7 آيات من كتاب الله. Telah sabit istiwa Allah di atas arasy itu pada 7 ayat daripada dalam Quran. Kulluha qad warada fiha ithbatul istiwa'i bilafzin wahidin. Semuanya datang mensabitkan istiwa dengan lafaz yang satu, bentuk penggunaan lafaz yang sama. Istawa 'alal 'arsy. Fahuwa nassun, itu nas fi ma'nahul hakiki, pada makna istiwa yang hakiki. La yahtamilu ta'wila bi ma'nan akhar, tidak menanggung takwil dengan makna lain. Tengok, dinafi dah takwil. Tak apalah, kita serah ni, tak apalah tu. Dia tak boleh takwil, ikut dia lah. Al-istiwa sifatun fi'liyatun. Istiwa itu sifat fi'liyah. Sabitatun lillah, yang sabit bagi Allah, ala ma yaliku bijalalihi, mengikut apa yang layak dengan keagungan Allah, kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Tuhan yang lain. Tengok. Jadi di sini kita kena insaf. Istiwa sifat fi'il itu sifat fi'il. Pada menamakan istiwa itu sifat fi'il, ulama kita sebahagian terima, tak ada masalah. Menamakan bahawa Tuhan bersifat dengan namanya sifat istiwa. Yang mana sifat istiwa ni sifat bentuk sifat fi'il. Sifat fi'il makna perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Dia ada sifat zat satu lagi. Sifat zat.
Ataupun sifat ma'ani itu sifat yang ada pada diri zat Tuhan. Yang ni sifat yang diambil daripada perbuatan Tuhan. Walahu fi lughatil arabi arba'atu ma'anin. Pada bahasa Arab ada 4 makna. Wahya ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqarra. Jadi mereka meletakkan istaqarra itu dalam makna istiwa. Wa hadhil ma'anil arba'atu taduru 'alaiha tafasirus salafi lil istiwa. Dan 4 makna inilah yang berkisar di atasnya oleh tafsiran ulama salaf bagi istiwa al-warid fi hadhil ayatil karimah, pada ayat yang mulia ni. Jadi mereka menerima makna istiqrar tu. Sebab itu dalam kita tengok lagi kitab-kitab Syarah Wasitiyah, mereka datangkan makna istawa dengan makna ala wastaqarra. Ala wastaqarra. Allah meninggi dan juga istaqarra, istiqrar. Pada makna ala, di sisi ahli sunnah ada yang menafsirkan istawa dengan makna ala wartafa'a. Itu ada masalah. Ala wartafa'a tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab ulu dengan irtifa' ni diihtimal dengan makna ulu irtifa' hissi dan ulu dan irtifa' yang maknawi. Jadi lafaz itu muhtamil. Lafaz itu menanggung bagi makna yang betul dan menanggung bagi makna yang salah. Atas pemahaman lah. Maka bila begitu, makna yang betul itu diterima. Tapi bila kata istiqrar, menetap, tetap. Tetap, istaqarra. Thumma istawat 'alal judi. Kemudian kapal Nabi Nuh istawat ai istaqarra, tetap dia, berlabuh dia. Tetap dia di atas bukit Judi. Maka di situ timbul masalah yang mana istaqarra ini kat manakah di kalangan ulama salaf yang mana perkataan mereka diterima sebagai ulama ahli sunnah lah pada masalah itu. Itu jadi poin tu. Jadi ulama-ulama kita menafikan bahawa istawa dengan makna istiqrar dengan maksud menetap bertempat. Jadi itu daripada kitab mereka sendiri tu. Mereka mensabitkan makna istiqrar. Bahkan ulama-ulama salah, ada sebahagian tulisan ulama salah kita memang menafikan bahawa dengan makna istiqrar ni mustahil. Sebab dia menunjukkan Tuhan itu ada tempatnya, iaitu mana tempatnya? Di atas daripada arasy. Okay. Kemudian soalan seterusnya, jadi tak boleh lah tu. Tak boleh kita nisbahkan dengan makna istiqrar dan juga julus. Soalan berkaitan dikata bagaimana keadaan mereka yang memahami atau menggunakan ungkapan Allah ada di mana-mana atas jalan muraqabah, dan sejauh mana penilaian ahli sunnah wal jamaah terhadap kalam itu. Jadi bila kata Tuhan di mana-mana ni, pertama kalam itu muhimun ma'nan ghaira sahih. Kalam tersebut memberi waham kepada makna tidak sah. Bila begitu, Islam kita ajar. Allah Ta'ala dalam Quran kata, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan kamu, Allah Ta'ala turun ayat kepada apa? Kepada para sahabat ni, jangan kamu sebut ra'ina, ra'ina ya Rasulullah, ra'ina, ra'ina. Ra'ina ni makna ra'i kepada kami, pandang kepada kami, lihat kepada kami. Walakin qulu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Tapi kamu katalah unzurna, lihatlah kami, beri perhatian kami ya Rasulullah, beri perhatian kami nak bercakap ni, lihat kepada kami. Allah Ta'ala menggunakan lafaz mesuruh daripada jangan guna ra'ina, tapi guna perkataan unzurna. Sebab apa? Sebab ra'ina di sisi Yahudi memberi makna penghinaan kepada Nabi. Satu perkataan celaan kepada Rasulullah. Maka bila perkataan tersebut, itu pada bahasa Yahudi. Tapi kerana bila Yahudi sebut, ya Rasulullah ra'ina, mereka maksudkan makna yang salah. Orang Islam sebut ra'ina, maksudkan makna betul. Tapi kerana sebab makna itu boleh memberi faham makna salah, Yahudi pun sukalah dengar orang sebut ra'ina, ra'ina. Jadi mereka pun lagi sukalah. Maka Allah Ta'ala larang penggunaan kalimah tersebut. Larang penggunaan kalimah tersebut supaya digunakan kalimah yang jelas. Wa qulu unzurna.
wasma'u. Katalah unzurna ya Rasulullah, lihat kami. Jangan guna ra'ina. Kerana perkataan itu muhimun lima'nan ghairi sahih. Memberi waham, memberi andaian kepada makna yang tidak sah. Okey, sekarang ni percakapan segitu Allah di mana-mana. Kalau ikut dari segi muqtadal hal dan juga maqam, kena tengoklah. Pada prinsipnya orang awam, kita sebut pada orang awam, kita sebut kepada orang yang mana boleh memahamkan dengan ada keberangkalian faham dengan makna tak betul, maka tak boleh sebut lah. Tak boleh sebut. Kecuali kita tafsilkan, kita huraikan supaya makna yang salah, waham yang tak salah itu hilang. Tak apa. Di mana-mana yakni ilmu Allah, pengetahuannya tidak luput walaupun sekelip mata, walaupun di mana saja, tak apa. Ataupun kita bercakap di sisi orang yang ahli dah, tahu dah. Cakap berkaitan dengan tasawuf ataupun ilmu-ilmu kerohanian yang tinggi, maka kita faham dan tahu dah orang tu takkan maksudkan salah. Dia ini orang hebat, ulama ahli akidah, orang yang khatam kitab akidah, orang yang alim akidah. Kita bercakap begitu, faham terus dengan makna betul, kita tak ada masalah. Nampak? Jadi perkataan itu tidak sesuai untuk dibuat ataupun diterang seijmal gitu dikemukakan pada masyarakat awam. Ustaz Izri ada tanya ni, al-jihah adamiyah. Al-makan adami, istilah yang mereka guna ialah al-makan al-adami. Kalau al-jihah al-adamiyah ni, jihah ni yang otak kata adam, memang jihah itu amrun i'tibari. Tapi mereka gunakan istilah al-makan al-adami. Itu istilah yang digunakan oleh mereka. Kita tengok nanti yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah, kemudian dibawa naratif oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi dan kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Tengok. Ni kita ambil daripada ni baru pada Syarah Aqidah Wasitiyah bagi Syekh Muhammad Khalil Haras. Soalan sambil tu Imam Muhammad tanya definisi jisim yang lain ni. Jisim ni di lain ahli sunnah. Tu mengarut je lah. Kalau hak dengar hak sebut oleh video tu, hak tu dia mengarut. Dia cuba nak bercakap ilmu kalam, tapi dia sendiri ambil entah mana-mana ambil. Okey, berkaitan dengan al-makan adami. Okey. Tengok ni, dia sekarang ni nak rak kepada ulama ahli sunnah yang mereka gelar sebagai Jahmiyah Mu'attilah ni. Sebab mereka tuduh kita menafikan Tuhan bersifat dengan istiwa. Ni juga satu tuduhan yang sentiasa tak habis-habis, tak putus. Dia tak boleh nak beza antara kita tolak sifat istiwa bagi Tuhan dengan kita tolak makna yang salah bagi sifat istiwa. Tu pun tak boleh nak beza. Tu kadang-kadang letih nak bahas dengan buat ni. Bila mereka tak boleh nak betulkan, tak boleh nak alignment pemikiran tu, biar betul sikit. Lain orang yang menafikan makna istiwa yang dia tak setuju dengan dia menafikan sifat istiwa. Nampak tak? Dengan menafikan sifat istiwa. Okey. Jadi dia kata inna qusara ma yaquluhu al-mutahadliq minhum fi hadzal bab inna Allah ta'ala kana wala makan thumma khalaqal makan wa huwa al-an ala ma kana qabla khalqil makan. Itu petikan ataupun ibarat daripada ulama ahli sunnah lah. Tuhan itu dah wujud sebelum adanya tempat, dia yang mencipta tempat, maka dia sekarang sebagaimana sebelum ada tempat dan sebelum dicipta tempat dia wujud tanpa bertempat, sekarang pun begitu. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن? Apa yang dimaksudkan oleh orang mukharrif ni? Makna orang yang kita kata macam tak betul lah mukharrif. Bercakap hadayan, tercakap benda-benda yang perkarut ni. Apa yang mereka maksudkan dengan tempat itu? Yang mana Tuhan itu sebelum ada tempat tu kemudiannya tak ada, kemudian lepas dicipta tempat tu tidak bertempat tu, apa maksud makan tu? Hal yakni, ini kalau boleh kita baca kitab mereka, kita nampak cara hujah pendalilan sama saja. Sebab itu kalau isu ni, kalau nak suruh anak bahas kok pemahaman Wahabi pun anda boleh bahas. Sebab apa? Sebab kita baca kitab dia, tahu hujahnya A, B, C, D tu.
Hak ni dia akan soal. Apakah yang dimaksud dengan tempat? Hal ya'ni bihi tilka al-amkinata al-wujudiyata allati hiya dakhilun muhitun bil alam? Adakah yang mereka maksudkan ialah tempat wujudi yang mana duduk dan dia tu duduk dalam muhitil alam, dalam lingkungan alam? Adakah itu maksudnya? Iaitu dalam alam tu. Fahadhihi amkinatun hadithah, maka ini tempat yang baru. Wa nahnu la naqulu biwujudillah fi syai'in minha, maka kita tidak kata Tuhan ada dalam tu, ada dalam alam. Idh la yahsuruhu, kerana tidak ada yang dapat menghasar, meliputi, wala yuhitu bihi syai'un min makhluq, dan tidak ada sesuatu yang meliputi Tuhan, sesuatu pun daripada makhluknya tak ada yang meliputi Tuhan. Jadi bukan Tuhan ada dalam alam. Amma idza arada bihal makanal adamiyyah, adapun jika mereka maksudkan tempat itu makan adami. Ini asal daripada Ustaz SD sebut ialah daripada Imam Ibn Taymiyah lah. Sebab tu benda itu, hujah itu dibawa. Dia tidak cuba meneliti dan menganalisis hujah tu betul tak betul. Ambil semata-mata ambil. Dia kata kalau dimaksudkan makan adami, alladhi huwa khala'un mahdhun la wujuda fih. Yang mana makan adami itu khala', ruang kosong, lapang, semata-mata yang tidak ada kewujudan padanya. Fahadha la yuqal, maka ini kita tak boleh nak kata innahu lam yakun thumma khalaqa, bahawa ada makan ini kemudian diciptakan. Kenapa tak ada? Idh la yata'allaq bihil khalq, kerana tidak berkait dengan makan adami ini penciptaan. Fa innahu amrun adamiyun, kerana dia suatu perkara yang adami. Fa idza qila inna Allah fi makanin bihadzal makna, kalau dia kata Allah itu duduk pada tempat dengan makna ini, dengan makna makan adami ini, satu ruang yang tidak ada makhluk pun di sana, kama dalat alaihi al-ayatu wal ahadithu, sebagaimana ditunjukkan ayat Quran dan hadis-hadis, fa ayyu mahzurin fi hadza, maka apa salahnya pada ini? Apa bahayanya pada ini? Makna apa? Sirah irtidha, makna dia redha ni. Makna dia kata ginilah kataan dia. Makna bila kita kata Tuhan tu berada pada luar alam, yang mana di luar alam itu ialah ruang semata-mata, kekosongan yang tidak ada makhluk padanya, la wujuda fi, Tuhan situ, apa salahnya dia kata? Tak ada masalah. Faham tak? Jadi adakah itu yang Wahabi faham? Wahabi faham gitu kan? Balil haq, bahkan yang sebenarnya ayuqal kana Allah walam yakun syai'un qablah, adalah Allah itu wujud dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Thumma khalaqas samawat, kemudian dia menciptakan langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasy Tuhan itu di atas air. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa di atas arasy. Thumma huna litartibiz zamaniyyi la limujarradil 'athfi, di sini dengan makna tartib, susunan tempoh masa, menunjukkan susunan tempoh masa, bukan semata-mata atah. Nampak? Jadi kat mana? Kalau tengok tu ahli sunnah yang kita dah biasa dengan kaedah ahli sunnah, tahu dah situ. Apa yang lazim daripada itu? Lazim taghayyur. Taghayyur tu di mana? Taghayyurnya pada zat Tuhan. Macam kita sebut ni yang sifat af'al mana tadi? Istiwa tadi. Tak ingat nak terang. Jadi di sini yang di sisi ulama-ulama kita ahli sunnah ni menghujum mazhab ini sebab mereka mengharuskan berlaku taghayyur pada zat Allah, berlaku fi'lun fi zatihi, perbuatan pada zat. Hak kata sifat fa'il tadi kan, mana ni istiwa dengan mana istaqarra, hak ni ada kaitan. Makna dia sebut dah sifat fa'il, tapi Tuhan membuat perbuatan pada dirinya. Tuhan membuat perbuatan pada dirinya, makna sesuatu berlaku yang merubah situ keadaan Tuhan zatnya daripada keadaannya begini kepada keadaan yang lain. Keadaan sebelum ini tidak bertempat, keadaan sekarang bertempat di atas arasy. Keadaan sebelumnya ini tidak boleh dinisbahkan kepada apa-apa kerana tidak ada kewujudan selainnya. Sekarang boleh diubahkan
keadaan zat Allah Ta'ala itu boleh dikatakan dia di atas kerana di bawahnya telah ada arah dan makhluk. Okey. Hak tu, hak anda faham. Anda nak kata faham gitu, anda nak berani lah. Kena ada seorang hak betul-betul mewakili Wahabi. Setuju tak setuju? Tu je. Tapi tak mau debat lah, tak debat lah. Rasa sekadar pemahaman kita, hak kita boleh faham daripada ayat ni gitu lah. Kalau faham makna lain, aku kata dok makna tak dok gitu. Oh, tak gitu makna takwil jugalah kot. Makna mereka takwil jugalah. Ini kita kata sehabis-habis cuba nak memahamkan dengan pemahaman sebagaimana lurah dan juga apa yang dikehendaki oleh ibarat. Nampak? Jadi di situ nampaknya macam dah baca kitab mana ni. Tak apalah. Kita faham dah situ tak? Tengok di sini. Maka di sini di mana iskalnya? Iskalnya di mana? Iskalnya pada masalah tadilah. Apabila mereka menyatakan bahawa perbuatan Tuhan itu berlaku pada diri Tuhan dengan maksud Tuhan mengubah dan mengadakan sesuatu yang sebelum ini tidak ada pada dirinya. Pada perkaitan dirinya. Nampak? Okey. Jadi menjawab pada makan adami tadi. Maka makan adami yang dimaksudkan, kita sendirilah buat. Kita rasa ke mana? Dengan huraian dia. Dia kata, alam ini makhluk paling besar arash. Hak lain duduk di bawah arash. Allah di luar daripada arash, di luar pada alam, di atas arash. Di situ ada Tuhan. Sebab tu bila saya tengok video yang orang share tak ada dalam grup lain lah, dalam grup WhatsApp, tentang seorang pendakwah di belah utara tu lah, pendakwah mereka ni yang lepas Sanusi Madinah, yang digelar sebagai pakar akidah, rujukan akidah di mazhab mereka lah. Kita dengar, kita rasa seakan-akan mereka faham ni Tuhan tu macam yang mereka tengok cerita Hollywood. Tapi cerita Hollywood tu Tuhan tu tak sempurna. Tuhan tu tak sempurna. Jadi Tuhan yang mereka boleh jadi, saya tak kata, tapi dengar-dengar kata orang hak dengar pun. Kita ambil atas dasar tajrid lah. Kita kosongkan prinsip kita dulu untuk faham. Maknanya kalau dengar-dengar semata-mata perkataan dia, kata mungkin dia faham Tuhan ni macam Tuhan dalam orang putih buat cerita Hollywood tu, cerita movie. Tapi hak cerita tu Tuhan tu tak sempurna. Tapi hak Tuhan sebetulnya sempurna. Dengan ada wajahnya, dengan ada tempatnya di luar alam. Tuhan pula bercakapnya, cakap kita pelak, salah, cakap Tuhan petoh. Petoh berkata-kata. Tuhan bercakap dengan maksud tak salah je cakap, kita cakap. Kata ya Allah, hak ni subhanallah. Sebab itulah, benda gitu sebenarnya kita tak pelik. Sebab kita dalam peringkat umur kita, Ana sendirilah, masa kecil-kecil, kita bila dengar cerita pasal Tuhan, kita tengok cerita kartun lah, cerita-cerita ni. Jadi masa kita belum belajar akidah tu, kita terbayang juga. Dalam kita, tak mukallaf lagi masa tu, tak? Terbayang juga kan. Macam budak-budak lah Tuhan tanya mak ayah dia, Tuhan ni besar mana? Jadi kita terbayang masa kita kecil tu, masa kita belum belajar akidah tu, kita terbayang dalam otak kita. Tapi bila kita belajar akidah, bahawa benda yang kita bayang tu salah sebenarnya, tak betul, kita tak bakal lah, kita tolak. Dengan pemahaman dan ditunjuk ajar oleh para guru-guru yang pakar, dengan kitab-kitab muktabar, kita tahu dah bahawa apa yang kita bayang, kita khayal tu tak betul. Tapi tak tahulah dia ni, orang ni sanggup tak dia kata gitu. Tapi tengok daripada perkataan tu memang kita kata tashbih tu jelas lah. Jelas tashbih tu. Okey. Soalan lagi, dia kata Allah bersemayam di atas arash, bukan Allah berada secara hakiki tapi dengan caranya sendiri. Ni juga perkataan ni muhimun. Dia kata Tuhan bersemayam atas arash. Dia terjemuh bagi istiwa lah. Bukan secara hakiki. Sekarang ni masalahnya Malaysia ni. Kadang-kadang dia orang pun tak tahu pandangan hak Wahabi yang dibawa ni betul ke tak. Nampak tak? Tengok sini. Istawa 'alal 'arsy fahuwa nassun fi ma'nahul hakiki. Nak kata kan?
Kitab sandaran sendiri, kitab rujukan kan sendiri kata maknanya hakiki. Sebab tu nak cakap dengan Wahabi ni kadang-kadang kita pelik kok. Ni Wahabi betul ke ni adaptasi dah. Dia cuba polish balik, dia cuba make up balik supaya nampak jadi harmoni sikit. Sebab ada di kalangan mereka dulu pernah mengaji aliran Asy'ariyah lah. Dia tahu benda tu memang tak boleh nak terima akal ke. Besar sangat ke. Akhirnya dia cuba adaptasi Wahabi hak betul. Wahabi hak asal daripada tulen yang dia ambil daripada di Saudi sana lah ataupun daripada negara Arab sana. Dia cuba adaptasi. Tapi kita tengok pada semua mereka tak betul. Makna awak tak faham sebenarnya. Awak kata awak bawa pandangan Muhammad Abdul Wahab ataupun Syekh Ibn Taymiyah ataupun ulama-ulama yang mendokong mazhab tu, tapi awak kata tak betul. Kata tak bukan makna hakiki. Tapi dalam kitab ni fa huwa nafsun fi ma'nahu al-haqiqi la yahtamilu ta'wil. Dah gitu kita tanya balik. Dia kata bukan secara hakiki dah, maknanya takwil. Kalau nafi takwil, hakiki pun tak, takwil pun tak. Buat mana? Buat mazhab bahasa sendiri. Ni puak-puak ni suka reka sendiri. Bila kata hakiki pun tak, takwil pun tak, dah makna kau ni. Contohlah berdasarkan soalan ataupun isu yang dibawa ni. Tapi dengan caranya sendiri. Cara tu kaifiyat. Kaif ni antara makulat al-ashar. Makulat al-ashar yang mana nisbah kepada makhluk. Itu kalau perbahasan ilmu kalam. Tapi dengan makna, dengan hakikat yang Tuhan tahu, makna-makna dengan makna yang Tuhan tahu, tak apalah. Ahli sunnah pun kata gitu. Allah Ta'ala istiwa di atas arash dengan makna yang Allah Ta'ala tahu. Dengan makna yang Allah Ta'ala tahu. Ada pula timbul isu kata dah ayat Quran ni istiwa tak ada makna. Tu salah faham. Tafwid dia faham tafwid itu tak tahu makna. Ni jahil tahap berapa lapis tak tahu ni. Mana ada ahli sunnah yang mengisbatkan istiwa, yang mentafwidkan istiwa. Dia kata istiwa makna tak tahu. Makna istiwa tu tahu, makna dia tu sendirian. Tetapi nisbah kepada Tuhan itu bila disandar pada Allah, itu yang kita serah makna pada Allah Ta'ala. Itu yang disuruh makna kepada Allah Ta'ala. Bukan tak tahu makna istiwa. Sama juga yadullah. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajah Allah Ta'ala. Itu bukan tak tahu makna ya, makna wajah. Itu semua orang tahu. Nak kata semua orang belajar bahasa Arab lah. Kata budak-budak kecil tahu yadun, tangan, wajah, muka. Jadi bukan tak tahu makna ya, tak tahu makna wajah. Banyak kali dah ulama-ulama kita terang apa maksud tafwid, tapi dia tak ambil faham dengan kefahaman tafwid yang kita sebut. Dia nak faham tafwid itu makna tajhil mazhab, menjahilkan ulama. Dengan maksud mereka yang kata tafwid, mereka menjahilkan sahabat, menjahilkan salafus soleh. Mereka kata salafus soleh dan sahabat tak tahu langsung makna ayat, tak tahu makna yad, tak tahu makna wajah, tak tahu makna jamb, tak tahu makna istiwa. Bukan tak tahu makna, tapi ayat ini dalam konteks menisbahkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifat Tuhan, itu kita serahkan makna kepada Allah. Itu makna pada kalimah tu. Adapun konteks ayat itu secara keseluruhan melihat kepada sibaqihi walahiqihi, sibaqihi walihaqihi. Tengok pada ayat sebelum selepas, itu ulama tahu. Itu memang diketahui makna dia. Yadullah fauqa aidihim, tahu apa yang Tuhan nak khabar dalam ayat itu. Pula dia kata orang yang kata mazhab tafwid ini mereka menisbahkan ayat Quran tu tak ada makna dan tidak dapat difahami. Padahal Quran tu tibyanan likulli syai', menerangkan tiap sesuatu. Ini juga bahayanya apabila mereka ni pandai menyusun dalil, orang dengar kata masya-Allah, mazhab Asy'ariyah ni salah sebenarnya. Mazhab dia sebenarnya Mu'attilah, mazhab Mu'tazilah. Macam-macam dia tuduh. Padahal mereka itulah yang menuduh dan memfitnah kepada ulama-ulama kita. Okey, sikit lagi ya. Ni soalan panjang ni daripada Ustaz Hafiz Makhdum ni. Asy'ariyah suka bertanya, sebelum ada arash Allah duduk di mana? Imam Abu Hanifah, Mullah Ali Qari dan sebagainya pernah menyebut bahawa kita tak perlu memikirkan apa tersebut. Yang perlunya kita bahas selepas adanya arash sebab Allah Ta'ala sebut, jadi jangan reka-reka. Ni samalah maksudnya. Ini hujah je, makna menolak atas hujah. Dia kata Asy'ariyah selalu tanya hujah. Kalau Tuhan istiwa atas arash, sebelum ada arash, Tuhan tu istiwa di mana? Lepas tu dia buat datang kalam sebahagian daripada ulama yang mengatakan tak perlu tanyalah Tuhan ada di mana. Itu tak selesai kat tu.
dia akan kembali kepada isu yang kita sebut sebelum tadi. Apa makna istiwa atas arah? Kerana tak perlu tanya tu, dia bukan hujah. Dia bukan hujah. Sebab apa? Apa yang menghalang untuk bertanya? Kerana Tuhan tak sebut. Okey, sekarang ni awak telah menyatakan istiwa dengan makna tertentu, yang mana makna itu diragui. Lepas tu orang tanya balik. Nampak orang tanya balik. Bila makna itu diragui, perlu kepada huraian. Dan tidak ada yang melarang. Untuk bertanya selagi mana benda itu tidak salah. Jadi tak salah pun kita tanya Tuhan Allah Ta'ala itu di mana. Di mana sebelum diciptakan arash. Tak ada larangan. Mereka juga pernah berkata tempat itu amrun i'tibari, tidak boleh ditunjuk di alam zahir. Jadi kenapa dalam perkara amrun i'tibari kita samakan dengan Allah Ta'ala? Apabila Allah Ta'ala sebut di istiwa atas arash, maka atas arash bukannya makhluk. Buat falsafah cuba kaitkan dengan makhluk merosakkan pemikiran orang Islam. Kalau tempat itu makhluk, maka masa itu pun makhluk atau tidak. Ni pun isunya senang ni. Tak faham makna tepat ni. Tak faham makna tepat. Jadi ada kaitan dengan makan adami itulah. Dia kata tepat tu ni tak ada. Betul tak ada. Tapi tempat itu berlaku, dia mesti ada sesuatu. Bukan sekadar wujud zat. Wujud satu zat. Satu zat tu ada. Tanpa wujud satu lagi, kita tak nak kata bertempat. Maka tempat ini terhasil apabila wujud dua perkara. Barulah terhasilnya tempat. Baru terhasil mana berpihak. Fi jihatin li jirmi. Fi jihatin li syai'in. Bila ada dua perkara. Jadi, betul lah dia tu bukan wujud. Dia tu amrun i'tibari. Dia panggil nisbiyat. Nisbah. Tetapi, bila begitu, boleh ke tidak kita nak kata Tuhan tu ada sifatnya yang nisbi kepada orang lain? Itu soal dia. Kerana kewujudan Allah ataupun keberadaan Allah itu dikaitkan dengan dia itu di atas arash. Nampak? Dia kata atas arash tiada ruang langsung. Kita jawab azan sekejap. La ilaha illallah. Allahumma rabbah wassalatu wasyarafu wal fajr. Innaka la tukhliqul mi'ad. Okey, sambung balik. Mana tadi? Soalan Jadi dia kata atas arah tiada ruang langsung. Yang adanya ruang adalah di bawah arash. Ruang tu makna ruang makan wujudi makan wujudi. Jadi benarlah Allah ada di atas arah tanpa dikaitkan ruang sebab
atas arah memang tidak beruang. Beliau merujuk pada kalam ulama tapi sakit. Jadi sebenarnya merujuk pada apa yang dibincangkan mereka sendiri sebut sini lah, iaitu berkaitan dengan makan adami. Makna dengan maksud dalam alam ni ada ruang, iaitu ada tempat yang wujudi. Maka mustahil Tuhan tu duduk dalam alam dengan makna tu. Sebab itu dalam konteks diliputi oleh makhluk. Jadi Tuhan tidak diliputi oleh sesuatu, bahkan dia meliputi alam. Jadi mereka meletakkan Allah tu di atas dan di luar daripada alam. Di luar pada alam. Ba'inu an khalqihi. Jadi ini yang timbul masalahnya, atau kita kata iskalnya. Maknanya walaupun dia kata di luar alam, tapi tetaplah alam itu di bawah Allah. Jadi tanpa dia sedar, pensabitan tempat itu berlaku. Walaupun mereka namakan dengan makan adami, mereka namakan makan adami. Dan kalau perbahasan dari segi lurah, dari segi semantik dan juga lurahnya, makan adami itu sendiri itu salah dia. Sebab apa? Makan ni tepat. Bila adam tu tak ada, tepat tak ada. Jadi benda yang tak ada dan tepat tak ada juga. Kalau dari segi gitu, tapi kita tak mau bawa lah dari segi hujah tu. Kita nak ikut dia. Nak ikut hujah dia. Makna salamna jadalan. Kita terimalah untuk berjidah. Okey, jadi maknanya apa yang mereka namakan makan adami itu sebenarnya makan juga. Cuma tidak dicipta kerana tidak ada yang lain selain Allah di situ. Tapi tetaplah Allah itu di atas dan makhluk di bawah. Jadi iskal tu masih ada. Iskal itu qaim masih ada. Sebab itulah pemahaman itu masih ada syaubatut tashbih. Syaubatut tajsim. Masih ada kita panggil campuran dan juga kotoran-kotoran tashbih tu ada lagi. Nampak tak? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni sisi ahli sunnah. Yang wujudnya sebagai wujud yang mutlak. Bukan kena faham balik, ada orang kata Tuhan ni wujud dia tak hakiki. Wujud Tuhan majazi. Salah. Wujud Tuhan wujud hakiki. Bukan wujud Tuhan wujud majazi. Tak betul. Ni juga hujah di kalangan Wahabi kata. Dia kata kalau ya Tuhan bukan hakiki, ya majazi. Apa masalah? Tapi kenapa bila wujud Tuhan awak kata wujud Tuhan wujud hakiki, tak wujud yang majazi? Bila kata Tuhan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, maka Tuhan tu tak ada. Jadi Tuhan itu hanya yang dimafhum, yang difaham saja, hanya majaz saja. Itu bukan. Ahli sunnah tak kata gitu. Dan mereka pun tuduh ahli sunnah gitu. Sebenarnya tak betul. Ahli sunnah mengisbatkan kewujudan Allah, wujud yang hakiki, yang dapat dilihat. Wujud hakiki wujud hakiki yang dibangsakan mawjud fil kharih. Ada sungguh. Tapi dengan kewujudan yang bukan dalam konteks ataupun dalam pemahaman kita sebagaimana wujud ni makhluk. Bukan. Tidak berkait dengan tempat, tidak berkait dengan masa. Tidak berkait dengan tempat, tidak berkait dengan masa. Wujud yang mutlak yang bukan diwujudkan oleh sesuatu, bahkan wujudnya itu kekal dan juga qadim. Tiada awal, tiada akhir. Jadi pemahaman beriman dengan Tuhan yang bersifat dengan wujud tu. Hak tu kita kata beriman sungguh tu. Nak pegang, nak percaya. Sebab pada hawas kita, pada panca indera dan juga pada kebiasaan kita, kita tak ada jumpa dan tak tengok pun ada benda gitu. Bahkan nak beriman dengan benda gitu, benda yang perlu kepada kita makna akal kita itu perlu tawakuf situ. Tu kata nak beriman dengan benda Allah Ta'ala ni, beriman dengan Allah Ta'ala benda agung ni, benda besar. Kita memaksa akal kita beriman dengan zat yang wujud, yang mana wujudnya kita tidak dapat capai dengan hawas kita dapat tak nampak lihat. Tapi wujudnya wujud yang hakiki, yang bukan bertempat, yang mana wujudnya tidak disebabkan atau diadakan oleh yang lain. Jadi di sisi ahli sunnah, di subuh imam itu,
Dah apa buktinya? Bukti memang kita tak boleh nak sampai kepada mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Dah adakah begitu mustahil kita nak beriktikad gitu? Tu soalan kau. Adakah mustahil kita nak iktikad gitu? Jawapannya tidak mustahil, bahkan itulah cara yang sebenar, sebab akal kita yang kita gunakan untuk faham Tuhan ini juga makhluk Allah Ta'ala. Maka bila akal itu ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan yang tentunya lemah, maka tak peliklah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan tidak mampu mencapai dan menggapai dan menerangkan tentang hakikat Allah Ta'ala. Jadi kita amanna billah wa bima ja'a fil Quran wa bima ja'a bihi Rasulullah fil hadis. Kama yuridullah wa rasuluh, sebagaimana kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi beriman itulah yang menjadi teras dan asas dalam akidah Islam. Okey. Kat mana tadi? Kita baca sikit aje. Sebab katanya nak baca kitab kan. Kita baca sikit je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Aw zamanin. Ay yataqayyada bimakanin aw zamanin. Ay yataqayyada bi zamanin. Mustahil juga Tuhan tu berkait dengan masa. Ay yahulla fihi, bahawa Tuhan itu berada dalam lingkungan masa. Tuhan berada dalam lingkungan masa. Wal muradu bil hulul, yang dimaksud dengan hulul ni berada dalam lingkungan masa, hulul fi zaman ini, dawaranuhu alaihi, ialah berkisarnya masa di atas Tuhan. Tuhan itu masa itu berlaku di atas Tuhan. Macam kita ni, masa berkisar di atas kita. Tadi kita sembahyang garik ni masuk isyak dah. Lepas tu pula kat lagi tengah malam, lepas tu subuh esok siang pula, hari Jumaat. Nampak tak? Masa tu berkisar di atas kita, berlalu di atas kita. Jadi tu maksud yahullu fi makan. Hulul fi makan maksud tu lah. Bi antadura, dia tafsir lagi pula, taswir lagi. Bi antadura alaihil aflaku, dengan bahawa berkisar, berjalan di atasnya oleh falak. Matahari naik turun, matahari habis bulan-bulan, daripada fasa bulan masuk habis kepada bulan seterusnya, masuk bulan baru, matahari pusing-pusing cukup lepas jadi 1 tahun. Itu taduru alaihil aflak. Mustahil. Au yakuru alaihil jadidan, ataupun berulang ke atasnya al-jadidan. Kalau yakuru ni makna berulang. Berulang ke atasnya jadidan, 2 yang baharu. Apa dia? Al-lailu wan nahar. Al-lailu wan nahar. Ni dipanggil al-jadidan, 2 yang sentiasa baharu. Malam dan siang. Sentiasa baharu kan? Malam, esok siang, lepas tu malam baru pula, siang baru pula. Jadi 2 antara itulah, sama ada kita nak katakan zaman itu dawaranul aflak, ataupun kita kata berlalunya jadidan. Berlalunya dua yang baharu, iaitu siang malam atas Tuhan. Jadi atas diri zat Tuhan itu tidak boleh kita kaitkan dengan masa. Dah kata Allah Ta'ala mengutuskan Nabi pada umur 40 tahun, tu masa. Mengutuskan Nabi, memberi wahyu kepada Nabi Musa di Tur Sina, tu masa. Nabi Adam pula giang Nabi Ibrahim, tu masa tu. Itu bukan kena masa atas zat Tuhan. Tapi masa tu kena pada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan tak ada masalah, tu makhluk. Perbuatan Tuhan tak ada masalah, dia berkait dengan masa sebab dia makhluk. Yang tak bolehnya masa itu berlalu dan dia berkisar pada diri dan zat Tuhan. Hak tu tak boleh tu. Hak tu yang Allah Ta'ala di luar daripada konteks masa dan juga tempat. Ada penciptaan dia, af'al dia, tak ada masalah. Maka kalau pemahaman istiwa dengan maksud Allah membuat perbuatan namanya istiwa, tak ada masalah lah. Bahawa istiwa tu berlaku apabila adanya arash. Sebab itu perbuatan Tuhan yang kena pada arash, bukan pada diri Tuhan. Tengok halus ulama kita bahas tu. Jadi ini kena faham boleh. Kalau orang yang makna ambil sutahiyah pun mengaji, dia boleh jadi nafi juga Tuhan istiwa atas arah, nafi juga. Tu tak boleh lah tu, bukan ahli sunnah lah tu. Kalau dia kata Asy'ariyah pun, dia bukan Asy'ariyah hak sepahaman betul. Tapi apa nama ni, maksud istiwa itu ialah Allah Ta'ala, kalau menganggap dia sifat lah, sifat
fi'il, yang mana perbuatan yang Tuhan yahduthuhu fil arsy, yang Tuhan buat pada arasy. Kembali kepada masa lalu, soalan menarik ni. Kembali pada masa lalu, termasuk sekali ke? Walaupun hal itu mustahil. Kembali kepada masa lalu. Hak ni kena tengok kepada multiple dimensi yang pelbagai ni. Jadi, adakah benda itu, dari segi teorinya, ahli fizik membuat teori lah. Tapi, adakah itu berlaku? Nampak tak? Menarik tu. Pada benda itu sekadar teori, hak tu teori tak embuh. Hak apa yang kita dikira dan hisap ialah hak sekarang. Hak sekarang, hak berada. Hak berada. Jadi kita berada di sini pada titik ini, pada masa ini, pada waktu ini. Maka di situlah kita akan dihisap dan itulah berlaku dosa pahala ataupun amalan kita situ. Kemudian kita masuk dimensi lain balik. Kita balik pada zaman dahulu atau pergi kepada zaman hadapan. Maka waktu tu berlaku atau tidak? Dari segi mustahil tu lah. Itu bukan soalan berkaitan akidah lah tu. Itu soalan berkaitan dengan apa? Teori. Adakah teori itu dapat membuktikan berlaku secara hakiki ataupun tidak? Adapun kalau berkaitan dengan akidah, maknanya seseorang itu dihisap di mana dia berada. Kalau dia berada pada zaman lampau pun, ketika itu dihisap ketika itulah. Kalau dia berada pada zaman sekarang ni, maka dihisap ketika zaman sekarang ni. Waktu kena cakap luar, tak lewat. Wah. Gini. Tapi orang suka baca-baca science fiction gitu. Dia akan tengok bahawa berkemasnya ulama ahli kalam ni, dia dapat mendawabitkan kebarangkalian akal yang tidak berkesudahan. Akal ni makhluk Allah Ta'ala buat ni, dia ada hak, tapi hak dia tu kita tak tahu. Luahnya, besarnya kemampuan akal tu. Tapi dia ada hak, dia tetap ada hak yang tidak boleh dia langkaui. Kalau langkaui juga, jadi mereng, bukan marang, mereng. Jadi mereng. Ni kata erat ring erat ring. Nampak tak? Tu selipar pakai dekat tangan, dia berambu. Ustaz Azri kata perbahasan panjang falsafah mengenai zaman, hinun wa waktun wa dahrun. Yalah, itu berkaitan zaman. Dan benda sebenarnya menariklah. Tapi kalau nak bincang panjang pun, nak minat sebenarnya. Mudah kita ada buat pembacaan dan juga tu juga. Tapi tak sesuai lah sini. Kena pengajian apa nama ni? Akidah, teologi. Hak ni pengajian berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan masa ni. Berkaitan masa dah secara apa nama ni? Perbincangan berkaitan masa secara khusus. Ada pun berkaitan dengan usuluddin ni, tak ada kaitan lah sangat lah. Okey, sekadar tu sajalah. Kita berhenti situ lah ni. Wa'lam tu kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.